Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan kuat kita untuk nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang beriman dan beramal soleh insya-Allah. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala sahaja bagi peluang kepada kita sekali lagi bila mana kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini, itu semata-mata adalah untuk Allah nak beri kita peluang supaya kita dapat juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedar ataupun tidak, itu yang menjadi peringatan buat kita. Sebab kita tak boleh sangka bahawa kita ini adalah orang yang telah pun cukup amalan. Walaupun hari ini kita dah umur 50 tahun, 60 tahun, tidak ada perisit yang Allah keluarkan bahawa semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang kita boleh harapkan bahawa kita pun banyak juga buat amalan soleh. Cuma kita berharapkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dapat rahmat Allah? Melainkan dengan kita saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, insya-Allah Allah turunkan rahmat kepada kita. Dan hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Subhanallah, semua orang tahu Al-Quran. Sebab kalau kita tengok Al-Quran ialah satu kalam Allah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana turunnya Al-Quran ini dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Subhanallah, ini satu bentuk yang menjadi motivasi buat kita agar dalam keadaan kita duduk dalam bulan Ramadan baca Al-Quran. Tapi bukan Ramadan saja yang kita kena baca. Kadang-kadang ada orang yang dijadikan sebagai satu amalan yang bila dalam bulan Ramadan saja pulun habis-habisan baca Al-Quran sampai habis khatam 30 juzuk. Tapi sayangnya setelah mana keluar daripada bulan Ramadan, Quran tu diletakkan balik di Lauh Mahfuz rumah dia. Almari lah, kan. Ambil balik bila? Waktu dah ketika berabuk dah. Siap tiup tu. Sebab lama sangat tak baca. Itu menjadi masalah kita. Sebab Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca dalam bulan Ramadan saja. Kalau kita lihat nanti bila mana Nabi SAW berada dalam keadaan di khutbah di Arafah, khutbah wada', khutbah perpisahan Nabi SAW. Nabi sebutkan taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kata Nabi. Lan tadillu, takkan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua ini, iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab tu Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Dalam awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Untuk menjadi apa Quran ini? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi pun Allah sebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sama, Allah sebutkan bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran kepadanya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Tadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Agar untuk apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi penerangan bagi untuk nak mendapat petunjuk dan juga membezakan di antara hak dan juga batil. Ini tujuan Allah turunkan Al-Quran. Tapi bila kita cerita berkaitan dengan Al-Quran, dia bukan sekadar baca sahaja. So apa yang saya nak sampaikan kepada anda pada hari ini berkaitan dengan Al-Quran, mesti tak boleh lari daripada 4 perkara. Iaitulah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan ajarkan Al-Quran. Yang pertama tadi ialah baca Al-Quran. Ini memang perintah Nabi SAW untuk kita baca Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran, pahala banyak.
kelebihan orang yang membaca Quran ni, walaupun belum amal lagi, walaupun belum tadabbur lagi, baca saja pun telah mendapat pahala. Jangan kata baca, tengok Quran pun dapat pahala dah. Mushaf Quran tu tengok pun dapat pahala. Tapi janganlah buat modal pula. Duk tengok tak baca pula dah bahaya juga kan. Tengok dan baca lagi banyak pahala kita boleh dapat. Dan kalau kita tengok baca Al-Quran ni, Nabi sebut apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah bagi dia satu pahala, dan pahala itu digandakan Allah menjadi 10 kali ganda, subhanallah. Dan Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi kata, aku tak kata pun alif lam mim itu satu huruf, tapi yang aku katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Subhanallah, bayangkanlah kalau ada orang yang baca satu hari satu muka surat, berapa huruf tu? Tapi jangan dah kira-kira pahala tu berapa banyak. Baca saja, sebab nanti kita akan tengok akaun kita di hari akhirat cukup banyak dengan pahala, dengan sebab kita membaca Al-Quran. Dan bukan pahala saja, rupanya Nabi sebut dalam hadis, Quran ini juga boleh memberikan syafaat kepada kita. Yang mana Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Dan Nabi kata, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana nanti Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sebab tu kita kata kita kena baca Al-Quran. Pertama sekali bila Quran itu didatangkan kepada kita, baca kena dulu. So baca dalam masa yang sama, baru masuk yang kedua. Apa dia? Tadabburkan isi-isi Al-Quran. Sebab Allah sebut dalam surah Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mahu mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka terkunci ataupun tidak mahu mengambil intipati dalam Al-Quran? Sebab itu tujuan Al-Quran diturunkan bukan baca saja, dan dia mesti tadabbur. Fahamkan isi kandungan dan isi dalaman Al-Quran itu untuk mendapatkan kefahaman agar kita boleh pergi yang ketiga, iaitulah mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Dan kalau kita tengok, bila Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada macam-macam cerita. Ada cerita berkaitan dengan akhirat, syurga neraka. Ada cerita berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Ada cerita berkaitan dengan hukum hakam. Ini semua adalah untuk apa? Untuk menjadi satu pegangan buat kita. Yang Nabi sebut tadi, lan tadillu, takkan sesat buat selama-lamanya. Kenapa? Dalam keadaan Al-Quran itulah 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat, menjadi pegangan buat kita untuk beramal dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang ada orang dia baca Quran. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang baca Quran, lepas habis baca Quran, dia langgar balik apa yang dia baca. Contohnya, kita bagi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Bila Allah kata dalam Al-Quran itu, jangan kita mengumpat sebahagian yang lain. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Allah kata, jangan kamu mengumpat sebahagian kamu yang lain. Maknanya orang yang baca Quran, dia mestilah lalu ayat tu. Setelah ditutup Al-Quran, Sadaqallahul Azim, elok dia keluar, dia ngumpat pula ustaz dekat luar tu. Ini masalah kita ni. Takut-takut nanti kita akan diberi ancaman oleh Allah. Kalau kita tengok dalam surah Luqman, Allah ceritakan bagaimana orang yang dia seolah-olah tak percaya dengan Al-Quran ini, ada tulis dalam tu. Allah kata, Allah sebutkan bahawa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Subhanallah. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, mereka dalam keadaan terpinga-pinga. Dia kata, betul ke ada dalam Quran ni? Tak pernah dengar pun. Macam mana mereka nak dengar kalau mereka tak sampai kepada tadabbur ni? Sebab tu bila kita baca, maka kita kena tadabbur Al-Quran. Bila kita dah tadabbur Al-Quran, baru kita boleh amalkan. Maknanya dalam Quran sebut, jangan mengumpat. Maka kita ketika mana nak mengumpat tu, kita tahu, Allah ancam kita dalam Al-Quran, jangan mengumpat. Sebab kata Allah apa? Kalau kita langgar balik apa yang kita baca Al-Quran tadi, Allah kata, fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berikan khabar gembira kepadanya. Allah perli tu. Khabar gembira maksudnya perli dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau katalah kita ni baca Al-Quran, maka kena tadabbur Al-Quran dan amalkan apa yang ada dalam isi kandungan itu. Sebab Allah ada larang dan Allah ada perintah dalam Al-Quran tersebut. Barulah bila mana kita telah pergi kepada tiga-tiga ini, iaitulah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kita kena pergi yang keempat, iaitulah mengajarkan Al-Quran itu pula kepada orang yang tak tahu di sekeliling kita. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya semula. Sekurang-kurangnya kita ajarkan kepada ahli keluarga kita. Kalau kita seorang ayah dan ibu, ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita sebagai seorang suami, ajarkan kepada isteri. Ataupun siapa-siapa saja di kalangan kawan kita yang tak boleh nak baca Quran. Sekurang-kurangnya dia baca Iqra' pun tak apa.
Iqra' itu juga adalah salah satu untuk pencetus nak masuk ke dalam Al-Quran. Sebab itu kalau katalah sebut Al-Quran, bermaksud kita tak akan boleh lari daripada keempat-empat ini, iaitulah baca Al-Quran sebab kelebihannya banyak. Kemudian kita tadabbur isi kandungan Al-Quran supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang sah, mana yang batil. Ini semua adalah perkara yang penting. Dan yang ketiganya baru kita dapat amalkan dalam kehidupan kita dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk kepada kita. Yang Nabi sebutkan tadi apa dia? Lan tadillu, takkan sesat buat selama-lamanya. Perkataan lan itu menunjukkan lan nafiyul ta'bid, takkan berlaku buat selama-lamanya. Kalau kamu pegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, kamu takkan sesat. Sesat macam mana Ustaz dalam dunia ni? Maksud sesat di sini ialah kamu takkan sesat balik ke neraka, tapi kamu akan terus menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita sampaikan ia kepada orang, iaitulah kepada masyarakat yang memerlukan Al-Quran ini agar dapat kita sebarkan juga dakwah. Sebab itu juga adalah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita sambung risalah Islam, risalah tauhid, dakwah kepada mereka. Agar sekurang-kurangnya kalau kita sampaikan dakwah kepada mereka, sampailah kepada mereka satu ayat pun, itu pun telah memadai. Sebab kata Nabi apa? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan olehku walaupun satu ayat saja kepada mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan bila mana kita baca Quran, kita akan dapat pahala dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk masuk dalam syurga Allah dengan asbab kita membaca dan mengajarkan Al-Quran. Dan di hujung ini, saya nak ajak anda semua juga untuk sama-sama berwakaf. Ke mana? Wakaf ke Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang saat dan ketika ini sedang dalam proses pembinaan, dibangunkan. Sebab itu sama-sama kita nak bina rumah Allah agar Allah boleh bina rumah kita dalam syurga nanti. Ingat akhirat, ingat wakaf. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.